Okey, seterusnya kita akan masuk kepada application of specific heat capacity. Okay, kita buat checklist kejap. So, kita dah discuss about heat capacity. Kita dah discuss ataupun kita dah define specific heat capacity. And then saya eksperimen awak belum buat. Ya, tapi tadi pada bahagian eksperimen awak jumpa ada satu formula iaitu Q equals to PT. P is power, T is period. Okay, now kita akan discuss 4.2.4. Okay, about application of specific heat capacity in daily life, material engineering dan juga in natural phenomena. Okay, so kita akan discuss 4.2.4. Okay, apa pentingnya this part? Okay, because bila kita belajar, you all kena tahu macam mana nak apply. Saya selalu pesan pada awak, in physics, you all kena tahu nak apply benda tu. Means bukanlah you kena you kena explain the detail. No, you tahu this part kenapa, this part kenapa, ya. Okay, now kita tengok dekat sini. Okay, knowledge on specific capacity is very important in daily life. Okay, materials, engineering and also understanding several natural phenomena. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, semua adalah apa yang berlaku pada yang ada di persekitaran awak, ya. Okay, so kalau kita tengok selection building materials of traditional house in various climate zones. Okay, so kalau awak tengok kat sini adalah satu gambar cantik rumah dia. Okay, wood has a high specific heat capacity and gets hot slowly. Okay, as you know, wood is the insulator, right? So in warm weather regions, the traditional houses are built from wood which functions as an insulator of heat from the scorching sun. Okay, ini kalau dekat kawasan dekat Malaysia lah. Okay, that's why kenapa rumah kayu ni orang kata kalau tanya parents awak, dia akan cari rumah kayu sebab kayu sekarang memang sangat mahal, ya. Sebab dia adalah satu insulator. That's mean what? Kalau waktu siang, okay, waktu siang dia akan avoid ataupun dia akan reduce ataupun dia boleh absorb heat yang nak masuk ke dalam rumah awak. Rumah awak akan panas, betul, tapi dia tak sepanas macam rumah kayu, ya. Sebab rumah kayu pula, rumah batu, ya. Okay, so in cool weather regions, okay, this one, okay, the traditional houses are also built from wood. Okay, heat from fires lit in the wooden houses cannot flow out because wood function as a good heat insulator. Okay, dalam kawasan yang sejuk pula kita ada fire lit. Okay, fire lit tu dia akan produce heat dekat dalam rumah. So kalau rumah itu dia adalah good conductor, so heat tu tadi akan terlepas pada surrounding. So membazirlah, jadi rumah tu akan sentiasa sejuk saja. Jadi apa yang dia buat? So dia akan macam dia akan perangkap heat tu tadi daripada keluar, ya. So that's why kenapa dia bina rumah tu, ya. Okay, macam mana pula dengan awak punya peralatan dekat dapur masak? Ni mungkin awak tak pernah masak, tapi tengoklah parents awak masak PKP kan, semua orang masak. Okay, wok made of metal with low specific heat capacity. Okay, kalau kita tengok ni, okay, yang ni. Okay, so food can be fried at high temperature in a short time. Okay, betul. Yang ni cepat panas, ya. Yang ni cepat panas. But clay pot maksudnya dia daripada tanah. So on the other hand are made of clay which has a high specific heat capacity, such as food can stay hot for a long time. But untuk clay pot ni you all kena sabar sikit. Okay, sebab nak panaskan dia memang ambil masa. Tapi once dah panas, okay, walaupun you tutup api, you akan nampak dia still akan mendidih. Dia akan boil. Okay, kalau tak percaya, awak boleh tanya mak awak. Okay, bawa buku ni pergi tanya mak, betul ke? Kalau periuk ni dia cepat panas. Kalau periuk ni dia lambat panas. Tapi nak sejuk pun lambat. Awak suka makan sizzling kan? Sizzling tu. Ya? Tapi bukan yang pan sizzling tu, yang ada satu lagi. Yang clay pot punya. Ya, clay pot, ya. Yang tu kalau you tengok you dah apa, walaupun tak ada api, you nak makan dia still rasa panas. Boleh try, ya, nantilah after PKP.
Okay. Car radiator system. Okay, car radiator system. Okay, burning of fuel in car engine produce large amount of heat. Yeah. So this heat need to be released to avoid overheating the engine. So water has a high specific heat capacity and is used as a coolant agent. Okay, so this one adalah engine. Okay, so engine. Engine ni dia sentiasa dia macam what we call piston. Dia akan in out, dia akan up down up down. Up down. So dia akan panas lah sebab dia ada friction antara dinding wall dengan dia punya piston. So bila panas dia ada perlukan something untuk sejukkan dia. So apa yang berlaku adalah di sekeliling silinder ni dia akan ada letak, dia akan masukkan air. So air tu tadi dia akan absorb heat yang ada pada enjin. Okay, so kemudian kalau kita tengok kat sini dia ada cooling fin. Okay, cooling fin ni maksudnya kalau tengok bahagian depan kereta. Okay, bahagian depan kereta biasanya untuk tajuk ni saya akan bawa pelajar saya tengok kereta. Tapi sebab PKP, so awak pergilah dekat rumah awak tu. Okay, tanya ayah awak. Okay, dekat mana dia punya yang kita panggil sebagai radiator. Okay, radiator ni ada satu tempat macam, kalau tengok macam what we call macam ada udara boleh masuk lah. Okay, so kenapa udara tu boleh masuk? Sebab dia nak sejukkan balik air tu tadi. Okay, dia akan sejukkan balik air. Okay, fan ni function ni adalah untuk dia tarik udara daripada luar. Ya, jadi dia akan sejukkan air tu. So air yang sejuk tu tadi, sejuk ni bukan maksudnya sejuk macam ais ya. Sejuk tu means dia akan back to the room temperature. Okay, so yang sejuk ni tadi dia akan masuk semula pada enjin. So proses ni akan berulang-ulang. Okay, that's why kenapa air dalam enjin tu bukanlah hari-hari you kena isi. Okay, ada hari dia, kalau you tengok dah check dah sikit baru you akan isi. Ya, kalau tak perlu isi. Okay, jadi air tu tadi dia adalah sebagai cooling agent. Okay, this one adalah untuk radiator. Okay, selain tu kita juga ada untuk outer layer of space capsule. Okay, space capsule in its journey back to Earth encounter air resistance when entering the atmosphere. So this friction increases the temperature and causes the space capsule to burn. So therefore, the outer layer of the space capsule is made from the substance with a high specific heat capacity and high melting point. Okay, dia mesti high specific capacity because tu kita nak bagi dia can withstand the pressure. Okay, can withstand the high temperature. Okay, and melting point because not easy to melt. Okay, not easy to melt. Okay, next kita tengok kat sini adalah, this one adalah untuk engineering ya. Okay, production of lattice material in the construction of green building. Okay, diamond building. The diamond building actually dia ada di Putrajaya. Okay, Putrajaya. Dia ni adalah satu bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Okay, dan dia dipanggil sebagai diamond building because dia dah terima macam-macam anugerah ya. Dan dia punya design ni sangat unik. Dia dah pernah terima Asian Energy Award, okay, because of dia punya struktur and dia punya design menggunakan cahaya matahari yang sangat maksimum. Okay, selain tu dia juga dapat anugerah untuk program Green Mark. Okay, Green Mark yang ni adalah untuk di Singapore because dia punya dapat pengiktirafan dia adalah platinum. So maksudnya tinggilah ya, sebab dia boleh mengumpul dan menggunakan air hujan dengan kadar yang tinggi. Okay, selain daripada tu juga yang ni kalau you tengok dekat sini adalah dia kebanyakannya sebab dia kaca kan. Tapi kat mana yang kita nak bincangkan hari ni adalah yang bahagian atas ni sahaja. Okay, diamond building ini adalah energy commission is built with the insulating concrete proof. Okay, concrete proof and this part. Okay, apa yang dia buat dengan bahagian ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah bahagian dalam concrete sheet. Yang ni kita letak dengan styrofoam insulating board. Kemudian baru dia akan letak simen. Okay, simen layer ni ada dua ni lah. Ya.
Kenapa dia letak styrofoam? Okay, sebab dia kata styrofoam is high specific heat capacity and can reduce the absorption of heat from the surrounding to reduce the temperature inside the building. Okay, so kita letak styrofoam sebab dia adalah high specific capacity. Ya, so you all boleh scan QR code untuk tengok dengan lebih lanjut apa itu diamond building. So dia ni ada di Malaysia. And the last one, dia adalah kalau kita tengok periuk kita. Okay, kat rumah juga ni. Okay, so kalau kalian tengok untuk dia ni, each part untuk periuk kita adalah berbeza-beza. Okay, contohnya untuk body. Body biasa kita buat daripada aluminium. Sebab apa aluminium? Sebab dia adalah low specific heat capacity. Okay, base dia biasanya satu lagi aluminium ni adalah ringan. Okay, biasa bawah tu pula kita letak copper. Kenapa copper? Copper dia adalah satu bahan di mana specific capacity adalah rendah. So, sikit sahaja heat energy yang kita perlukan, dia akan cepat panas. So, bila kita masak ni semua kita nak cepat. Ya. Okay, untuk handle pula, handle kita tak boleh buat dengan menggunakan something yang good insulator. Dia mesti conductor sebab handle kita nak pegang. So, handle kita boleh buat daripada wood, kita boleh buat daripada plastik dengan syarat dia mesti high specific heat capacity. Because bila high specific capacity, dia akan lambat panas. Okay, sama juga untuk pemegang ni. Pemegang ni pun kita kena letak something yang insulator. Okay, bukannya conductor. Okay, insulator. Okay. So, ini adalah application of specific heat capacity. Okay, ada lagi. Ini adalah untuk natural phenomena di mana sea breeze and land breeze. Okay, saya nak just ringkaskan saja about sea breeze dan juga land breeze. Okay, kalau ada matahari, okay, kita dah tahu dah bila matahari, land akan cepat panas. Ya, yeah, because dia ada low heat capacity. Sea akan lambat panas. Okay, so bila land cepat panas, so bila permukaan land ni cepat panas, so udara, air yang berada dekat sini dia akan jadi hot air. Okay, hot air. Okay, bila sini hot air, yang ni akan jadi cool air. Okay, hot air and cool air. Hot air, dia punya density dia adalah lebih rendah. Okay, kenapa? Sebab hot air ni, water vapor yang ada pada dalam hot air adalah kurang. So, that's why kenapa dia punya density dia rendah. Compare dengan cool air, water vapor yang ada pada cool air adalah tinggi. So, dia punya density dia adalah tinggi. Ya. Okay, so bila density dia rendah, automatic something yang less than dia akan float. So, hot air dia akan bergerak ke atas. So, bila hot air bergerak ke atas, takkan kat sini tak ada air kan? Jadi, apa yang jadi? Cool air akan take place. Okay, cool air akan take place. So, bila ada pergerakan ini yang kita panggil sebagai sea breeze. Okay, pergerakan ini kita panggil sebagai sea breeze. So, bila cool air dah ambil dekat sini, so bila kawasan land ni tadi panas, so cool air tadi pun dia akan become hot air. Okay, become hot air. So, this process akan terus berlaku. Okay, ini kenapa pula cikgu ada yang ni? Okay, bila hot air dah naik ke atas, dia dah jauh daripada permukaan tanah. So, apa yang berlaku adalah water vapor dalam tu dia akan bertambah balik. So, dia akan jadi cool air. Jadi, bila cool air, dia akan rotate lah ke sana. Okay, dia akan pergi ke kawasan laut. Okay, pergi ke kawasan laut, dia akan turun bawah balik. Dia tak boleh turun ke sini sebab kat sini ada hot air. So, dia akan turun tempat lain kat sini. Ya, okay, so this process dia akan berulang. Ini yang kita panggil sebagai sea breeze. Ini bila hari siang. Okay, ini bila hari siang. Okay, bila waktu malam, okay, kenapa kita panggil sebagai land breeze? Okay, konsep dia, land ini dia akan cepat sejuk. Okay, compare dengan sea. Okay, jadi sea akan jadi panas. So, sama konsep macam tadi. Bila air panas, jadi udara akan jadi panas. Okay, udara akan jadi panas. So, bila udara akan jadi panas, ingat hot air dia adalah less than. So, dia akan move upward.
So, siapa yang akan replace dia? Adalah cool air yang di sini. So, pergerakan ini yang kita panggil sebagai land breeze. Okay, so kemudian bila naik atas, dia punya density akan bertambah. So, dia akan pergi ke belah sini. Dia tak boleh turun bawah lah sebab sini ada hot air. So, dia pergi ke sini. So, this process akan berulang-ulang sampailah matahari terbit esok dia. So, ini adalah dua natural phenomena yang melibatkan specific heat capacity. Okay, jadi untuk latihan awak yang pertama, iaitu activity 4.4. Okay, aims kita adalah to search the information on application of specific heat capacity. Okay, I know you all dah belajar. Okay, saya dah terangkan. Tapi itu saya terang, bukan awak buat. Now, kita akan buat activity 4.4. As usual, carry out the round table activity. Tak perlulah sebab kita tak ada bersemuka. Okay, you start dengan number 2. Gather information in application on specific heat capacity related daily life. Okay, this one saya nak 3. Okay, material engineering, this one saya nak 3. Okay, untuk natural phenomena, saya nak 2 je. Natural phenomena banyak yang ni saja. Okay, untuk land breeze and sea breeze. Okay, so number 3 and then this one, you just buat dalam buku latihan saja macam biasalah. Ya. Okay, sebab soalan ini biasa keluar dalam exam. You kena explain application why. Ya. Okay, so try cari information dia. Okay, and then you explain kat mana dia punya specific capacity tu kita nak apply. Okay, kalau you all tak ada idea nak ambil dalam buku teks pun boleh. Tapi dengan syarat you mesti tulis. Tak boleh photostat tampal. Okay. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada solving problems involving specific heat capacity. Last part for this subtopic. Okay, example 1. 0.5 kg metal. Okay, one information yang kita dah boleh dapat dekat situ. Okay, ingat ya step dia ada 4 steps. Okay, tapi kat sini ada 3. Boleh lah. Okay, list the given information by symbol. Okay, number 1 kita jumpa 0.5 kg. So, you write here 0.5 kg. So, you mesti tahu. Kalau kilogram tu adalah mass. So, simbolnya adalah M. Okay, is heated by a 50 watt electric heater for 90 second. Okay, so watt ini adalah power equals to 50 watt. Okay, electric heater for 90 second. So, time adalah 90 second. So, the temperature of the block rises from 20 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. That means, theta 1 equals to 20 degrees Celsius. Theta 2 equals 45 degrees Celsius. So, kalau you tengok dekat sini, dia terus cari change in temperature. Okay, so you dapat jawapan 25 degrees Celsius. Okay, soalan, calculate the specific heat capacity of the metal. So, you gunakan formula C equals to Q over M delta theta. But remember, here, dalam information tak ada Q. Dia hanya bagi P and T. So, you replace Q equals to PT. Ingat tak lagi tadi? Dalam eksperimen 4.1 tadi kan, saya dah terangkan. Okay, so you substitute dalam formula. So, you akan dapat dia punya jawapan. Ingat, kalau you tak tahu kenapa jawapan macam ni, you kena gantikan satu-satu. Okay, PT, Q adalah joule. So, this one adalah joule. 0.5 adalah kilogram. 25 degrees Celsius. So, you naikkan, you akan dapat unit dia ni. Okay, kat sini yang saya nak awak tengok betul-betul. Okay, assumption bagi topik heat adalah all heat supply by electric heater is absorbed by the metal block. No heat is lost to the surrounding. Okay, contohnya. Okay, this diagram, eksperimen ya. Okay, this one adalah immersion heater. Secara logiknya, kalau kita onkan immersion heater, of course lah akan ada heat yang release. Okay, release to surrounding. Okay, contohnya macam air ni. Bila kita panaskan, you akan nampak ada wap-wap air. So, maksudnya energy tu dah hilang. Tapi, untuk calculation, kita assume, okay, heat energy yang dihasilkan oleh immersion heater ni, 100% dia akan transfer kepada water sahaja.
Dia tak ada pergi ke mana-mana. Okay, kalau kita nak kira yang pergi tu susah. Sebab tu kita kena ada assumptions. Okay. Okay, now look at experiment. Example 2. Okay, 20 gram of boiling water at 100 degrees Celsius is poured into a glass containing 200 gram of water at 28 degrees Celsius. Okay, now untuk yang ni tengok betul-betul ya. Kita ada boiling water, kita ada glass. Okay, so you tengok dekat sini. Let Y. Okay, Y tu apa? Okay, kita tengok rajah dia. Okay, this one adalah 20 gram water. This one adalah 200 gram water. Yang ni pada suhu 100 degree Celsius. Yang ni adalah 28 degree Celsius. So, bila kita pour into a glass maksudnya dia akan jadi mixture. Okay, mixture Y. Okay, mixture Y kat sini, dia akan hasilkan Q1 dan juga Q2. Yang ni adalah bila dia campur, maksudnya heat daripada water yang ni akan pindah kepada water yang ni. So, maksudnya yang ni heat is released, yang ni heat is absorbed. So, kita tahu temperature dekat sini, dia punya theta mesti less than 100 but greater than 28. Tu you kena faham dia punya konsep. So, mixture untuk yang ni, dia punya temperature less than 100 dan greater than, macam salah je. Less than 100, greater than 28 degrees Celsius. Okay. So, sekarang kita tengok. For boiling water, M1 to 20 gram. So, remember, the unit must change to SI unit. So, 20 gram equals to 0.02 kilogram. So, the temperature change, okay, temperature change untuk theta 1 is 100 minus Y. Kenapa? Dia mesti yang besar tolak yang kecil lah. Sebab theta ni tadi dia mesti lebih kecil daripada 100, jadi 100 minus Y. Okay, Y ni apa? Y ni adalah final temperature of mixture. Okay, for water at 28 degrees Celsius. Okay, yang ni pula. Mass dia adalah 200 gram. So, change to kilogram. So, you will get 0.2 kilogram. So, temperature change. Okay, Y minus 28. Okay, kenapa Y minus? Sebab yang besar kena tolaklah yang kecil. Okay, ingat ya, yang ni sangat penting. Kena faham betul-betul. Okay, specific heat capacity of water is 4,200 joule per kilogram per degree Celsius. Okay, so amount of heat release equals to amount of heat absorbed. Sebab tu you akan dapat the final temperature yang sama. Okay, so dia gunakan this formula. Okay, so Q equals to MC delta theta. Okay, formula yang ni adalah Q equals to MC delta theta. Okay, now you substitute nilai. Bagi Q1, semua yang 1 ni gantikan tempat dia. Okay, so yang ini dah sampai kepada matematik. Apa yang awak kena buat? Awak kena expand. Okay, yang ni time dulu. Okay, you time dulu. You akan dapat 48. Okay, 48 pula. 84. Okay, and then you expand. Siapa yang tak tahu nak expand, tu nak kena tu dengan saya. Okay, yang ni times dulu, you akan dapat 840. Okay, and then you akan dapat, you kena expand lah. Yeah? Okay, so you akan dapat jawapan dia yang ni. Okay, mungkin ada yang tak tahu nak expand, you akan expand macam ni. You akan dapat 84 in bracket 100 minus Y. Ni darabkan dulu. So, you darabkan ke dalam. So, you dapatlah 8,400 minus 84Y. Yang ni pun sama. You akan dapat adalah 840. And then Y minus 28. So, you akan dapat 840Y minus 23520. Yang ni. Kalau yang lupa nak expand tu, matematik. Okay. So, yang ada Y. Okay. Yang ada Y, you kumpulkanlah. Okay, kemudian dapatkan jawapan.
So, dia punya final temperature adalah 34.55 degrees Celsius. Nampak tak saya kata tadi? Dia mesti less than 100 and more than 28. So, dapat 34.55. Okay, you tengok assumption dekat sini. No heat is absorbed or released to the surrounding. So, heat transfer only occurs between the boiling water and the water at 28 degrees Celsius. So, kat sini ya, you tengok no heat absorbed or released to the surrounding. Assume dia akan totally release or absorb sahaja. Okay, ini adalah untuk solving problems.